Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita bersama dengan Cikgu Syahrir Zawawi. Okey, baiklah, hari ini kita akan teruskan pembelajaran kita secara PDPR Okey, khususnya untuk pelajar tingkatan 2 yang cikgu ajar, iaitu 2 amal dan 2 arif. Okey. Okey, baiklah. Pertama sekali kita kena tahu, sebelum kita nak belajar, kita kena tahu kemahiran apa yang akan kita belajar pada hari ini. Okey, untuk maklumat semua, kita akan belajar. Cikgu akan ajar kamu kemahiran membaca dan menulis. Ada 2 kemahiran. Kalau semalam kita belajar kemahiran 1.0, iaitu mendengar dan bertutur. Jadi hari ini kita teruskan kemahiran kedua dan ketiga, iaitu membaca dan menulis. Cikgu akan memberi penerangan dan penjelasan untuk kemahiran menulis terlebih dahulu. Kemahiran membaca terlebih dahulu, kemudian akan diikuti dengan kemahiran menulis. Okey, kamu boleh tengok paparan. Okey. Kemahiran menulis, kemahiran membaca. Kemahiran membaca, kita tukar kemahiran membaca 2.0. Okey, untuk standard kandungan 2.4, membaca secara ekstensif pelbagai bahan untuk mengukuhkan penguasaan bahasa dan meluaskan pengetahuan bagi pembangunan diri. Okey. Untuk standard pembelajaran pula 2.4.1, membaca secara ekstensif pelbagai bahan fiksyen dan bukan fiksyen untuk meneroka maklumat baru. Okey. Untuk objektif pembelajaran pula, okey, ingat objektif ni penting. Di akhir kita punya PDPR pada hari ini, kamu semua murid-murid, setiap daripada kamu mestilah yang pertama sekali boleh membaca secara ekstensif untuk mengenal pasti maklumat dalam buletin hijau. Nanti kita akan tengok apa benda buletin hijau ni. Kemudian yang kedua, murid dapat membaca secara ekstensif pelbagai bahan bukan fiksyen untuk meneroka maklumat baru. Ada 2 perkara ni. Kedua-dua kamu mesti membaca. Satu, membaca bahan yang terdapat dalam buletin hijau. Satu lagi yang bukan fiksyen untuk memperolehi maklumat baru. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Okey, tengok. Ini rujukan kita utama dalam buku teks, muka surat 195. 195. Okey, tajuk kecil dia adalah hijaukan bumi kita. Hijaukan bumi kita. Kita boleh tengok, boleh rujuk buku teks masing-masing atau boleh tengok paparan yang telah cikgu kongsikan dekat slide ni. Okey. Hijaukan bumi kita. Jadi inilah bahan yang perlu kamu baca secara ekstensif. Jadi ramai yang tanya, baca secara ekstensif ni macam mana sebenarnya? Okey, jadi murid membaca secara ekstensif ni, ini kat sini ada maksud dia. Bacaan secara ekstensif ini membolehkan murid membaca secara kendiri tanpa bimbingan orang lain. Dengan kata lain, kamu pelajar-pelajar, setiap daripada kamu mesti membaca secara sendirilah. Kendiri maknanya kamu baca sendiri tanpa bimbingan atau pertolongan daripada orang lain, daripada cikgu ke, daripada kawan kamu ke, daripada ibu bapa kamu dan sebagainya. Jadi kamu mesti membaca secara sendiri, secara seorang-seorang. Kamu kena baca, dan kamu kena memahamilah apa yang kamu baca. Yang pertama, kamu kena baca yang ni, buletin hijau. Dia menceritakan tentang apa buletin hijau. Okey, kalau tengok aktiviti kat sini, aktiviti pertama, baca secara ekstensif untuk mengenal pasti maklumat
yang terdapat dalam buletin hijau. Jadi kamu kena baca untuk kamu kena pasti maklumat yang terdapat dalam buletin hijau ni. Okey, tajuk kecil di bawah buletin hijau, inovasi teknologi hijau. Yang ni kamu kena baca sendiri. Okey, kemudian bahan lain, berita amalan hijau. Berita amalan hijau. Big bio rosok, panel fotovoltaik. Apa dia? Yang ni nanti kamu kena baca sendiri ya. Kamu kena baca sendiri. Cikgu harap kamu pelajar-pelajar yang cikgu kasihi semua, kamu dapat membaca dan memahami apa yang kamu baca. Berbeza dengan kamu baca tak dapat apa, dengan kamu baca kamu memahami apa yang kamu baca. Cikgu harap dari hari ke hari akan ada peningkatan dari segi bacaan, sebutan, intonasi yang betul. Okey. Jadi itu untuk bagi kemahiran membaca. Senang saja. Kamu baca, kemudian kamu tahu apa maklumat yang ingin disampaikan. Jadi baca secara ekstensif. Maknanya kamu baca secara sendirilah, tiada bantuan daripada orang lain. Okey, selesai untuk kemahiran membaca. Okey, seterusnya kita pergi kepada kemahiran yang kedua pada hari ini, iaitu kemahiran menulis. Yang ni cikgu akan tekankan lebih sikit. Untuk kemahiran membaca tu tak ada sangat, kamu boleh baca sahaja dan cikgu harap kamu boleh memahami apa yang kamu baca. Okey. Untuk kemahiran menulis, standard kandungan 3.1, menulis untuk menerangkan makna kata dan istilah, maksud rangkai kata, ungkapan dan ayat. Okey. Manakala standard pembelajaran pula 3.1.1, menulis untuk menyatakan makna kata, rangkai kata, istilah dan ungkapan serta menggunakan dengan betul mengikut konteks. Okey, kita tengok objektif pembelajaran dia. Ini yang kamu mesti capai lah. Yang pertama sekali, pada akhir PDPR, murid-murid akan dapat yang pertama, dapat menyatakan makna perkataan. Makna perkataan, makna rangkai kata, makna istilah dan ungkapan dengan betul lah. Kamu mesti mengetahui makna sahaja. Menyatakan makna, mesti menyatakan apa maksud dia, apa makna dia. Kemudian yang kedua, pelajar-pelajar mestilah dapat menghasilkan ataupun menulis sebuah karangan tentang hotel hijau dengan menggunakan perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan mengikut konteks. Okey. Kita pergi kepada sebenarnya jelas dua objektif pembelajaran kita untuk kemahiran menulis. Okey, rujuk muka surat sebelah 196. Okey, tajuk kecil adalah damai dalam kehijauan. Damai, sesuatu yang tenanglah dalam kehijauan. Hijau, menghijau saja. Okey. Jadi kita tengok buku teks ni, muka surat 196, dia ada bagi kotak-kotak ni ada 4. Kemudian ada tajuk kecil, hotel hijau di Malaysia, amalan hijau di hotel, kesannya kepada pengusaha hotel dan pusat peranginan, kesannya kepada alam sekitar. Okey, teks sumber daripada penginapan pelancongan hijau Dewan Masyarakat pada tahun 2015, 6 tahun ke belakang. Okey, jadi yang pertama kamu mesti mengetahui apa maksud perkataan berikut. Perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Siapa kat sini dah tahu, baguslah. Siapa yang tak tahu lagi, sekejap lagi kita akan ambil tahu. Cikgu akan bagi penerangan ringkas berkaitan keempat-empat kata ni, apa dia punya maksud dan serta contoh kata. Okey, baiklah kita teruskan. Kita teruskan dengan perkataan. Apa itu perkataan? Perkataan ni boleh ditakrifkan sebagai bentuk bebas yang terkecil, yang boleh berdiri sendiri dan binaannya tidak boleh dibahagi.
Mana perkataan yang kecil lah tidak boleh dibahagi. Dia boleh berdiri dengan sendirinya. Dia satu perkataan sahaja, dia bukan dua. Kalau kita tengok contoh, contoh bentuk seperti baju, orang, negeri, mana, dia, itu, dan banyak lagi lah. Satu sahaja, dia tak boleh pecah kepada dua. Contoh baju, baju, tak boleh. Negeri, negeri, tak boleh. Dia satu sahaja. Okey, itu adalah perkataan. Jelas perkataan senang sahaja. Okey, seterusnya kita pergi kepada rangkai kata. Rangkai kata ni adalah gabungan daripada dua perkataan atau lebih. Kalau perkataan tadi satu perkataan, perkataan satulah, perkataan satu perkataan. Manakala rangkai kata ni lebih daripada satu, maknanya dua atau lebih lah. Kita tengok contoh, bas sekolah, dia dua. Menara gading, bantal peluk, mesin basuh, dia dua perkataan, dia bukan satu. Dia boleh pisahkan. Contoh, bas sekolah kan, bas satu, sekolah, dia boleh pisahkan. Kalau perkataan tadi dia tak boleh nak pisahkan, dia satu sahaja. Kalau rangkai kata ni dia dua perkataan tetapi membawa satu maksud. Bas sekolah, menara gading, universiti lah biasa menara gading ni, ngaji yang tinggi. Okey, seterusnya istilah. Istilah ni dia ada banyak bahagian dia. Tengok, perkataan atau rangkai kata yang menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai mengikut bidang tertentu. Kena fokus dekat bidang tertentu. Untuk istilah ni dia mengikut bidang tertentu, dia mengikut bidang masing-masing. Kalau kita tengok contoh istilah, istilah-istilah ni kata juga, perkataan juga, tetapi dia tergolong di bawah bidang tertentu. Okey, contoh kita tengok bidang agama, wajib, sunat, azan, makruh dan lain-lain lagi lah berkaitan dengan bidang agama. Dia istilah di bawah bidang agama. Kemudian bidang ekonomi pula, permintaan, penawaran, kewangan, kerugian dan lain-lain lagi. Ini adalah istilah yang berada di bidang ekonomi. Kemudian bidang sukan pula, bola sepak, jurulatih, hoki dan sebagainya. Apa sahaja yang berkaitan dengan bidang sukan ni berada di bawah istilah. Ni adalah istilah lah. Istilah bola sepak, jurulatih, hoki, dia berada di bawah bidang sukan. Dia mengikut bidang tertentu. Itu dinamakan sebagai istilah. Dia boleh satu perkataan ataupun lebih lah. Kalau tengok istilah ni perkataan ataupun rangkai kata. Dia menyatakan sesuatu dengan betul, tepat dan sesuai mengikut bidang tertentu. Itu adalah istilah. Kemudian yang terakhir iaitu ungkapan. Apa benda ungkapan ni? Biasa kita dengar ungkapan-ungkapan ni dia sama dengan peribahasa sebenarnya. Nak senang, dia sama dengan peribahasa. Dia di bawah peribahasa lah ungkapan ni. Kalau kita tengok gabungan kelompok perkataan yang khusus untuk menyatakan sesuatu maksud, simpulan bahasa atau peribahasa. Okey, kita tengok contoh seperti berikut. Ni antara contoh ungkapan lah. Bersatu bertambah mutu, kebersihan tanggungjawab bersama, lama-lama, sikit-sikit, lama-lama jadi bukit. Ini adalah maksud dan contoh ungkapan. Okey, jelas Jadi kita kembali kepada kita punya rujukan asal tadi, buku teks muka surat 100. Okey, buku teks. Okey, kita tengok damai dalam kehijauan. Okey, berikan maksud rangkai kata, istilah dan ungkapan dalam bahan. Dah settle, selesai. Okey, jadi dah tahu dah apa maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Jadi kalau kamu perhati dekat setiap kotak ni, dia ada bold kan. Dia ada bold, dia punya perkataan. Kalau kamu perasan yang dia bold tu adalah berkaitan dengan apa yang kita telah pelajari tadi, iaitu perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan.
Kita tengok hotel hijau di Malaysia. Definisi dia. Definisi mengaplikasi teknologi hijau dan mendapat pengiktirafan. Okey, itu definisi hotel hijau di Malaysia. Hotel hijau. Dia mengaplikasi, dia menggunakan teknologi hijau. Apa maksud teknologi hijau? Teknologi yang tidak memberi kesan kepada alam sekitar, yang tidak memberi pencemaran. Kemudian mendapat pengiktirafan daripada negara kita lah. Kemudian lebih 10 buah hotel menerima anugerah Hotel Hijau ASEAN. Lebih 10 buah telah menerima anugerah Hotel Hijau ASEAN ni, peringkat ASEAN lah, bukan peringkat negara, peringkat international ni, ASEAN. Okey, kena tahu anggota-anggota ASEAN siapa. Kemudian memenuhi 11 kriteria dan 25 keperluan yang ditetapkan oleh piawaian Hotel Hijau ASEAN. Memenuhi 11 kriteria dan 25 keperluan yang telah ditetapkan. Ni adalah ciri-ciri hotel hijau di Malaysia lah. Kemudian berjaya meminimumkan kira-kira 20% penggunaan tenaga, 10% penggunaan air, 20% penggunaan kertas dan 20% sampah. Dia dapat mengurangkan lah, meminimumkan, mana dapat mengurangkan 20% penggunaan tenaga, 10% penggunaan air. Bila menggunakan teknologi hijau ni, dapat mengurangkan semua benda ni. Itu antara pengenalan lah untuk hotel hijau di Malaysia. Nanti berdasarkan bahan-bahan ni, kamu pelajar dikehendaki membina sebuah karangan. Kemudian amalan hijau di hotel. Kita tengok amalan hijau di hotel. Amalan yang pertama sekali, jimat tenaga elektrik, bumbung loop cahaya dan mentor khas. Dia jimat, dia tidak menggunakan tenaga elektrik sebab ada bumbung loop cahaya. Bumbung loop cahaya maknanya boleh nampak cahaya matahari. Maknanya pada siang hari dia tidak menggunakan cahaya tenaga elektrik lah. Dan mentor khas yang menjimatkan tenaga elektrik. Itu yang pertama. Yang kedua, jimat sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti apa? Yang akan habis. Contoh petroleum, tidak menggunakan. Sumber yang tidak boleh diperbaharui lah yang akan habis. Kemudian sedia ruang khas untuk mengecas kenderaan hybrid dan perkhidmatan sewa basikal. Ada menggunakan perkhidmatan sewa basikal, kenderaan hybrid dan tidak menggunakan tadilah sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui, iaitu petroleum. Okey, kemudian jimat air, guna semula tuala, cadar dan selimut serta guna air hujan serta air yang dirawat. Berlaku penjimatan air kat sini. Kemudian amalan hijau di hotel di negara kita ni adalah mendidik pelanggan melalui peringatan. Mendidik pelanggan maknanya sentiasa memberi pesanan kepada pelanggan supaya mengamalkan amalan hijau di hotel ni. Kemudian usaha tidak hangat-hangat tahi ayam. Nampak hangat-hangat tahi ayam ni apa? Maksud hangat-hangat tahi ayam. Okey. Kemudian yang ketiga, kesannya kepada pengusaha hotel dan pusat peranginan. Tengok yang pertama, pelancong hijau dari dalam dan luar negara semakin bertambah. Maknanya semakin ramailah orang pergi ke hotel hijau ni. Kemudian mempunyai kesedaran yang tinggi tentang amalan hijau. Amalan hijau ni mengurangkan kesan kepada alam sekitar. Kemudian menuntut pihak korporat untuk bertanggungjawab menjaga alam sekitar. Pihak korporat, pihak-pihak yang ada nama. Kemudian memilih hotel yang mengaplikasi amalan hijau. Kemudian sambil menyelam minum air. Ini adalah ungkapan. Kena tahu, kena pandai beza antara perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Kemudian yang keempat, kesannya kepada alam sekitar. Ni kesan daripada ni lah,
hotel hijau menggunakan bahan-bahan mesra alam. Dia menggunakan bahan mesra alam yang mana tidak akan memberi pencemaran lah kepada kita punya negara, kepada alam sekitar. Tidak memberi kepada pencemaran air, pencemaran udara. Kemudian sumber tenaga terpelihara. Sumber tenaga yang ada akan terpelihara lah, tidak akan digunakan macam petroleum. Sebab tadi dia menggunakan kereta hybrid, menggunakan kereta hybrid, kereta elektrik yang tidak menggunakan tenaga petrol. Jadi akan terpelihara lah sumber yang ada di negara kita. Kemudian ingat sebelum kena, jimat sebelum habis. Ni ungkapan lagi. Kemudian alam terpelihara dan terpelihara. Bila terpelihara dan terpelihara, mana kita punya alam lah, ekosistem negara kita, tumbuh-tumbuhan yang ada akan semakin baik lah, semakin pulih, semakin terjaga. Kemudian pencemaran alam dapat dikawal. Pencemaran bunyi, pencemaran udara, pencemaran air, itu antara pencemaran. Kemudian kualiti hidup akan bertambah lebih baik lah. Okey, jadi berdasarkan bahan ni, okey, yang ni okey, yang ni adalah untuk pengenalan. Untuk pengenalan, ni perenggan yang kedua. Ini perenggan yang ketiga. Dan ni adalah perenggan yang keempat. Okey, untuk perenggan kelima penutup, kamu buat sendiri. Kamu buat secara kesimpulan lah berkaitan dengan hotel hijau ni. Penggunaan hotel hijau di negara kita lah, fokus di negara kita. Jadi kamu kena hasilkan sebuah karangan tentang hotel hijau. Okey, dapat Okey. Jadi okey, itu sahaja untuk penerangan cikgu berkaitan dengan kelas kita pada hari ini. Okey, jadi secara kesimpulannya berkaitan dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini cikgu buat gabung jalinan antara kemahiran 2 dan 3, iaitu kemahiran membaca dan kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Okey, kemahiran membaca dan kemahiran menulis. Jadi cikgu harap kamu dapat macam biasalah, kita dah selalu buat gabung jalin ni. Sebab kita seminggu kita ada 2 kali sahaja kelas. Jadi cikgu harap kamu dapat memberi tumpuan sepenuhnya. Okey, yang pertama tadi membaca. Yang membaca, jadi untuk tugasan murid yang pertama, kamu mestilah membaca petikan hijaukan bumi kita, muka surat 195 tadi. Itu yang pertama, kamu baca. Kemudian yang kedua, kamu mesti menyatakan maksud perkataan, rangkai kata, istilah dan ungkapan. Yang ni kamu boleh tulis lah, kamu boleh salin. Kamu boleh tulis dalam buku tata bahasa. Kemudian yang ketiga, banyak sikit tak adalah banyak, 3 je. Yang ketiga, kamu mestilah menulis karangan tentang hotel hijau dengan menggunakan bahan di muka surat 196 tadi. Bahan dah ada, cikgu dah cakap dah. Kamu buat dalam 5 perenggan sahaja. Perenggan pertama, perenggan pendahuluan. Perenggan kedua, ketiga, keempat isi 1, 2, 3. Dan perenggan kelima adalah bahagian penutup. Macam biasa buat karangan, penulisan karangan. Okey, setelah selesai buat karangan, kamu ambil gambar, hantar dalam grup Telegram macam biasa. Ya. Okey. Sekiranya ada apa-apa pertanyaan, kamu boleh ajukan kepada cikgu secara peribadi. Cikgu akan balas kemudian nanti. Okey, jadi cikgu harap sedikit sebanyak perkongsian cikgu pada kali ini dapat membantu kamu untuk meningkatkan penguasaan kamu dalam bahasa Melayu.
Okey, itu sahaja daripada cikgu. Okey, cikgu akhiri kita punya kelas pada hari ini dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita jumpa lagi. Bye.